Baik, apa khabar pelajar-pelajar semua? Sihat, Baik, sihat. baik. Khabar baik, Baik. cikgu. Alhamdulillah. 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 Khabar baik, Ibu. cikgu. Baik, Demam kan? saya harap semua sihat, berada dalam keadaan yang sihat walafiat bersama keluarga. Okey. Latihan sebelum tu, ada latihan yang saya dah bagi sebelum ni. Kan? Ya. Okey. Dah buat ke? Okey, dah siap. Dah siap ke? Dah, cikgu. Ya, cikgu. Baik, untuk sesi perjumpaan seterusnya yang akan datang, mungkin selepas ini Cikgu Alia akan sambung untuk bab 5 ni. Okey, saya akan ambil kalau sempat sampai 5.1 dan 5.2. Kalau saya tak dah habis, Cikgu Alia akan sambung selepas ni lah, minggu akan datang. Kalau saya sambung selepas tu, Cikgu Alia akan habiskan bab 5 ni. Kita akan buat perbincangan latihan daripada soalan buku PBD. Okey, buku PBD. Ni buku PBD, nampak ke? Nampak ke? Nampak, nampak. Yep. Okey. Nampak, cikgu. Nampak. Kita akan kejap lagi sebelum kita tamatkan sesi perjumpaan ini, saya akan beritahulah. Kalau yang dah buat dah bab 5 ni, tak ada masalah. Okey, kita akan bincang. Dan kalau ada sebarang pertanyaan lepas ni boleh tanyalah. Okey? Baik. Saya teruskan dengan sejarah bab 5. Tajuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, apa yang kita akan belajar daripada bab ini? Okey? Yang pertama sekali, kita akan belajar mengenai latar belakang pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, kita akan tengok perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Dan yang ketiga, kita akan tengok perluasan kuasa syarikat SBUB di Sabah, iaitu SBUB ni ialah syarikat Borneo Utara British. Kemudian kita akan merumus pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah, iaitu yang akhir lah, yang keempat. Ini mungkin Cikgu Ali akan buat rumusan keseluruhan lah nanti. Okey. Baik, 5.1 saya teruskan. Latar belakang pemerintahan pertempatan di Sarawak dan Sabah. Kalau pelajar-pelajar ada buku teks, boleh tengok sama buku teks. Nak tengok di skrin pun boleh, kot tak berapa nampak, boleh tengok sama di buku teks. Muka surat 108, 109. Dapat ke pelajar-pelajar? Boleh respon Sat? Dapat. Boleh. Muka surat. Answer boleh. Dapat. Boleh. Okey, tengok muka surat 110, 110. Di skrin lah ni yang saya duk tayang lah ni, 5.1. Latar belakang pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah. Baik, sebelum kedatangan kuasa barat di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, kuasa barat yang mula-mula sekali masuk campur di Sarawak ialah James Brooke. Okey, sebelum itu kita akan tengok dulu pentadbiran tempatan. Maknanya bila sebut pentadbiran tempatan di Sarawak ni dan Sabah, orang tempatan lah. Orang tempatan yang memerintah. Okey, dan apa yang diamalkan di dalam pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Sebelum kedatangan kuasa barat, pemerintah tempatan ini telah memerintah di Sarawak dan Sabah ini dengan harmoni dan makmur, maknanya aman lah. Kita boleh anggap pentadbiran tempatan ini mantap lah di Sarawak dan Sabah. Okey, dan dalam bab ini mula-mula juga kita akan tengok seterusnya nanti bagaimana perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey, di Sarawak ada beberapa kerajaan Melayu, iaitu Sawaku, Kalaka, Samadong dan Melano.
Samadong bukan semadung noh. Silap tempat pula. Ni samadong. Okey, tu peta. Boleh rujuk peta muka surat 110 tu. Di skrin pun ada ni. Okey. Ini peta Sabah dan Sarawak. Baik, sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah ada persamaan dan ada perbezaan. Dia sebenarnya lebih kurang sama. Yang membezakan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah ini ialah dari segi nama dan sebutan-sebutan. Okey, sekali lagi kita akan tengok. Baik, setiap kaum di Sarawak dan Sabah ini dia ada ketua rumah. Dan disebut mengikut panggilan ataupun dialek masing-masing. Tapi maksud dia sama je, ketua rumah. Dialek tu kita akan tengok sekali lagi. Nah. Okey, yang pertama muka surat 110, sistem kesukuan yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Depa ni amat patuh kepada adat masyarakat, adat di tempat depa. Pegangan depa cukup kuatlah. Kita tahu di Sarawak dan Sabah ni cukup patuh kepada adat. Okey, dan secara untuk pengetahuan am pelajar-pelajar, terdapat 27 etnik di Sarawak dan 34 etnik di Sabah. Okey, banyak jenis lah. Etnik ataupun kita panggil jenis-jenis kaum lah. Jenis-jenis kaum, 27 di Sarawak dan 34 etnik di Sabah. Di Sabah walaupun kecil daripada Sarawak tetapi dia lebih banyak daripada di Sarawak. Okey. Baik, sistem kesukuan di Sarawak kita tengok dulu mula-mula. Sistem kesukuan di Sarawak yang mengamalkan, antara masyarakat yang mengamalkan sistem kesukuan di Sarawak ini ialah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Okay, seperti mana saya sebut tadi, masyarakat kaum-kaum ataupun etnik ini amat patuh kepada adat mereka. Contohnya masyarakat Iban, ketua rumah ataupun pemimpin utama bagi masyarakat Iban dikenali sebagai tuai rumah. Okey, tuai rumah itu pemimpin masyarakat Iban. Contohlah. Kemudian masyarakat Bidayuh dipanggil tua kapung. Tua kapung. Ketua bagi masyarakat Kenyah pula dikenali sebagai Peran Lepo. Masyarakat Kayan, Kelunan Maren. Melanau dipanggil menteri. Okey, ketua masyarakat dia. Dan apa peranan ketua masyarakat ini? Dan peranan ketua masyarakat ini ialah menjadi orang tengah untuk menyelesaikan sebarang masalah, pertelingkahan, pergaduhan di antara penduduk. Dan untuk memastikan keharmonian masyarakat berkekalan. Okey, itu sistem kesukuan di Sarawak. Jadi apa yang perlu awak tumpukan, nak perlu ingat ialah banyak lah. Kalau kita masuk bab ni, kita tengok di Sarawak dan Sabah ni, kalau nak tengok, kalau nak ingat etnik ini, banyak. Memang sukar sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, saya akan beritahu lah bentuk soalan. Nanti selepas ni kita akan bincang apa yang penting, bahagian mana yang awak perlu tumpukan. Nak ingat etnik ni bukan senang ni. Banyak kaum ni, suku kaum ni. Itu di Sarawak. Kita tengok di Sabah. Di Sabah, okey, antara etnik yang terdapat di Sabah ialah Kadazan Dusun, Murut, Bajau. Sama juga di Sarawak. Mereka ni amat berpegang kuat kepada adat. Dan pemimpin kepada masyarakat di Sabah ini dikenali sebagai orang tua. Orang tua ni kalau kita di tempat kita di sini lah ni dipanggil ketua kampung lah. Pemimpin utama. Kalau tempat kita panggil ketua kampung. Kalau di Sabah dia panggil orang tua. Dan tugas orang tua ni ataupun ketua kampung di Sabah ini untuk lebih kurang sama peranan di Sarawak tadi, menyelesaikan masalah pertikaian di kalangan masyarakat. Dan di Sabah juga kita tengok mereka ada pemerintahan yang mengandungi majlis-majlis kampung, tukang-tukang adat. Majlis kampung peranannya membantu orang tua, membantu ketua kampung tadilah dalam bab berkaitan pengurusan adat dan kehidupan harian. Tukang-tukang adat pula peranan memastikan
upacara adat dilakukan dengan betul. Dan kalau masyarakat Bajau di bahagian pantai timur Sabah kita tengok, pemimpin masyarakat ini dikenali sebagai Mato'a. M-A-T-T-O, koma atas itu A. Mato'a. Yang menjadi pelindung adat dan kepimpinan anak buah, kepentingan anak buah. Okey, itu antara sistem kesukuan masyarakat di Sabah. Okey, pelajar-pelajar respon sikit macam mana setakat lah ni? Ngantuk ke apa? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Masih kuat. Suara saya jelas ke? Jelas, jelas. Jelas. Okey, ada pertanyaan sampai di sini? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada saja hampa ni. Boleh, Tak ada. boleh. Tak ada nak tanya apa-apa? Izu nak tanya tu. Ha, okey. Awak jaga Insta ayo. Ada? Tak ada? Tak ada, bagus. Saya anggap semua boleh ikut dengan baik. Okey? Ya. Baik. Yang Sekejap, kedua. sekejap cikgu. Ya. Sosiopolitik tu apa? Sosiopolitik gabungan sosial dan politik lah. Oh. Sosial ni berkaitan dengan contohnya adat, kehidupan seharian. Politik ni berkaitan dengan sistem pemerintahan lah. Kalau di Sabah dan Sarawak, sistem pemerintahan masyarakat tempatan. Okey, sekejap nah. Sekejap nah. Baik, nampak ke gambar saya ada sebab ada call kata gambar saya tak nampak. Nampak ke? Player tolong respon tak? Nampak Nampak cikgu. you, nampak you. Nampak. Kanan Jelas. Nampak. Jelas sekali. Okey. Okey, ni gambar saya masih nampak nah? Ya, nampak you. Okey, okey. Nampak cikgu. Masih Sebab answer. tadi ada call kata gambar saya tak nampak. Answer you. Mungkin dia tak ada kamera kot. Okey. Baik. Kita masuk kepada bahagian yang kedua, sistem pentadbiran tempatan yang kata tadi politik tadi ni. Ni lebih kurang politik lah ni, sistem pentadbiran. Tadi yang ada pelajar tanya tadi kan. Baik, sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak dan Sabah, sistem pentadbiran tempatan dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Okay, di bawah pentadbiran Kesultanan Brunei peringkat awal. Okay. Jadi wujud pengaruh Kesultanan Sulu juga sedikit di bahagian pantai timur Sabah sahaja. Itu sikit ya, di bahagian pantai timur Sabah ada sikit pengaruh Kesultanan Sulu. Baik, kita tengok sistem pentadbiran di Sarawak. Pertama sekali, pengaruh Brunei. Kesultanan Brunei di bawah di Sarawak dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Kesultanan Brunei lah. Okay, sebab Brunei yang memerintah, maksudnya Brunei yang berkuasa melaksanakan pemerintahan di Sarawak. Itu dipanggil pentadbiran Kesultanan Brunei. Dipecahkan kepada 3 bentuk iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan di Sarawak. Ini di Sarawak lah. Dan pembesar tempatan yang menjalankan pentadbiran. Yang menjadi wakil kepada sultan atau pembesar. Atau pembesar. Itu dilantik pembesar tempatan yang dilantik oleh Kesultanan Brunei. Contohnya di Sungai Sarawak. Contohnya ialah pembesar tempatan yang berkuasa ialah Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. Wakil Sultan Brunei. Okey. Kawasan pedalaman pula ditadbir oleh orang kaya ataupun singkatan dia ialah OK. OK, Betty di Padeh, OK Antau. OK tu ialah orang
kaya, contohlah. Okey. Dan kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem pengurusan tanah. Okey, itu pentadbiran. Kemudian kita tengok sistem kedatuan. Apa dia sistem kedatuan ini? Sebelum kita nak masuk sistem kedatuan, cuba tengok sikit info. Tahukah anda tu? Gelaran orang kaya diberi oleh Sultan Brunei, terutamanya kepada pemimpin IBAN dan pemimpin tempatan untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Ni gelaran lah. Bila sebut orang kaya ni, orang sana dah tahu dah, oh ini ialah seorang pemimpin tempatan. Okey, kita teruskan dengan sistem kedatuan di Sarawak. Baik, bagi masyarakat Melayu di Sarawak, sistem kedatuan ini berpusat di Sungai Sarawak. Sistem ini ialah kesinambungan lah daripada sistem kerajaan yang terdapat di Sarawak sebelum ni. Okay, dan sistem kedatuan ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan yang awal wujud di Sarawak. Contohnya, kerajaan awal yang terletak di Sungai Sarawak yang ditadbir oleh Datuk Merpati Jepang. Ini pembesar tempatan yang menguasai Sungai Sarawak ni. Nama banyak dalam bab ini. Okay, nak ingatkan pelajar semua, memang macam-macam nama awak akan jumpa. Sarawak, lagu Sarawak. Sabah, nama di Sabah pula banyak. Jadi agak sukar untuk, kalau kita nak ingat ke semua memang agak sukar. Tetapi apa yang penting awak kena tahu bentuk sistem yang diamalkan. Tadi sistem pentadbiran, yang ini di Sarawak pula sistem kedatuan. Okey? Baik. Pentadbiran ataupun sistem kedatuan di Sarawak ini, mereka ini semua, pembesar-pembesar di Sarawak ini bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Itu sistem kedatuan. Ini poin dia lah yang penting di sini. Okey, tanggungjawab sistem kedatuan ini menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Baik, seterusnya kita tengok pentadbiran di Sabah pula. Sistem pentadbiran di Sabah. Di bahagian pantai barat dikuasai oleh Sultan Brunei, sementara pantai timur Sabah dikuasai oleh Kesultanan Sulu yang saya sebutkan tadi. Ada dua bentuk pentadbiran di Sabah. Tapi di Sarawak satu jenis kedatuan dan juga sistem pentadbiran tadi ni. Okey? Kesultanan Brunei saja yang menguasai di Sarawak. Dia tak ada Kesultanan Sulu. Itu beza di Sarawak dan Sabah. Kalau di Sabah dia ada dua. Sarawak satu saja di bawah penguasaan Kesultanan Brunei pentadbiran. Di Sabah ada dua, iaitu dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan satu lagi di bahagian pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Dan sama juga kalau di Sarawak dan Sabah, kalau Kesultanan Brunei di Sabah dan Sarawak sama, berasaskan sistem penguasaan tanah. Sama yang ni. Dan pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan. Sama je lebih kurang di Sarawak. Okey? Baik, pelajar-pelajar yang baru masuk ni, saya dah mula tadi lebih kurang hampir 30 minit. Tapi ada lagi yang duk minta join, boleh sambung tengok lah. Boleh tengok buku teks ataupun di skrin yang saya tayangkan ni. Okey, pelajar-pelajar yang baru masuk. Baik, sistem pentadbiran di Sabah kita teruskan lagi. Yang saya sebut tadi sama pembesar-pembesar tempatan yang menjadi wakil kepada sultan atau pembesar, sama Sabah Sarawak yang ni. Kecuali di panggilan saja lain. Kalau di Sarawak, di Sabah lah ni pembesar dipanggil pengiran. Pengiran ni mai daripada Brunei sebenarnya, kita sebut pengiran ni. Nah, sebutan yang mai daripada Brunei. Kalau Sultan Sulu pula di Sabah memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya, maknanya tanah di bahagian pantai timur di Sabah dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Dan pemerintah tanah ini di bahagian pantai timur ini dikenali ataupun diwakilkan oleh Datu dipanggil.
Kuasa golongan datu ni bergantung kepada pemilikan bilangan hamba. Pada masa ni ada hamba lah. No? Dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Ufti ini ialah apa dia? Pelajar-pelajar. Respon. Apa dia ufti? Tak tahu cikgu. Ha? Ketua. Ufti. Tak tahu. Ketua. Ketua Apa kan? ufti? Ketua kan? Bukan ketua. Ufti ni apa dia? Pemimpin. Ufti kepada sultan apa dia? Pembantu kepada sultan. Ha? Penasihat tu. Penasihat. Penasihat. Penasihat tu. Persembahan. Ya, bagus. Persembahan. Persembahan ataupun kita panggil macam cukai yang perlu dibayar kepada sultan. Itu ufti. Oh. Bayaran ataupun cukai ataupun persembahan. Kalau bahasa istana ni boleh dianggap persembahan lah. Persembahan kepada sultan. Adalah bayaran-bayaran tertentu. Okey? Itu ufti. Okey, golongan datu ini yang memerintah di Sabah ini sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur saya sebut dah tadi. Okey, pantai timur, pentadbiran di bahagian pantai timur Sabah dijalankan oleh datu. Okey, sistem ketua bebas di Sabah. Okey, kita tengok sistem ketua bebas di Sabah. Pentadbiran ketua bebas di kawasan-kawasan Sultan penguasaan Sultan Brunei dan Sulu ni kurang berkesan pada abad ke-17 dan ke-18. Okey, sebab sistem ni bergantung kepada kemampuan datu tadi ni, ketua bebas tadi ni untuk memerintah kawasan tersebut. Kalau ketua bebas tu tak berani, tidak mempunyai kepakaran, tidak mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi, tak ada kemahiran memimpin, itu yang menyebabkan lemahnya pentadbiran di kawasan tersebut. Okay, ketua bebas ini ada yang muncul sebagai daripada sikap berani, keperwiraan seorang tokoh tu, baru boleh mantap. Okay? Dan sistem ketua bebas ni tergolong ataupun mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dan dalam sistem ketua bebas di Sabah mempunyai undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Mana dia pun tak mau ada kuasa lain yang masuk ataupun ada kuasa lain yang cuba masuk campur, dia pun tak terima. Dia pun akan menggunakan undang-undang sendiri. Dan antara ketua bebas yang terkenal di Sabah ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu pada tahun 1830 hingga 1840. Dan Datuk Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Okey. Baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah di Sabah dan Sarawak mempunyai sistem pemerintahan yang teratur yang menjadikan Sabah dan Sarawak makmur dan stabil. Dan pada masa yang sama, inilah yang menyebabkan kuasa luar tertarik dengan di Sabah dan Sarawak. Jadi sebagai kesimpulan, kita haruslah berwaspada dengan anasir luar dan mengambil iktibar ataupun mampu mengambil alih kuasa luar jika tidak bersatu padu. Jadi kuasa luar ni boleh mengambil alih negara kita jika kita tidak mempunyai semangat bersatu padu. Dan perlu berhati-hati dengan anasir luar. Ini kebat. Kalau soalan kebat, ini antara jawapan yang awak boleh buat. Okay, berwaspada terhadap anasir luar dan perlu bersatu padu dalam memastikan negara kita berada di dalam keadaan aman dan makmur. Okay, itu kesimpulan daripada sistem pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Baik, sebelum masuk kepada 5.2, ada sebarang pertanyaan. Okey, respon pelajar-pelajar. Tak ada. Ada cikgu. Okey, Pip? Okey. Okey ya. Ha? Boleh. Okey. Hampa semua pelajar tingkatan 3 antara golongan yang bertuah pada hari ini sebab saya hampa ialah pelajar-pelajar tingkatan 3 merupakan yang pertama sekali saya buat presentation menggunakan Google Meet ini.
That's pretty Yeah. good. Okay? Wow. Jumpa betul ni Nice. jumpa saya mula-mula sekali selepas 3 bulan lebih. Hak tepuk. Hmm? Oh, relax. 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 That's pretty good. Nah. Baik, sebelum saya masuk 5.2, ada nak cerita apa-apa sikit bab PKP ni? Kita relax sikit. Ada cerita apa-apa bab PKP ke? Ada pelajar-pelajar yang sangkut ke? Ada cikgu, saya rindu nak tengok muka cikgu. Ama. Tak ada no, tak ada yang kena COVID apa tak ada no. Yang Ani, saya- kami semua sihat. Ada cikgu, ada. Ada ya. Alhamdulillah sihat tu. Okey, apa Semua yang sihat. Rindu penting? cikgu. Apa yang penting? Jaga jarak anda, sentiasa basuh orang tangan. Kalau tak Wah. guna hand sanitizer pun Terludah atas tangan. Jaga batu. kesihatan. Okey? Baik. Ada nak tanya apa-apa lagi? Guna klorak. Ada nak Tak tanya ada, apa-apa? cikgu. Tak ada. Tak Tak ada. ada. Guna klorak. Tak ada? Bung ya. Tak ada. Faham. Faham. Tanya faham. Tak kisah saya tanya soalan boleh jawab ke? Faham Boleh. saja. Boleh. 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 Baik, 5.2. Perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. James Brooke, warga negara British. James Brooke TV ini, 1. latar belakang James Brooke TV ini, 1. sebenarnya James Brooke ini merupakan seorang Bodoh. Okay, tolong tutup mic Sat. Baik, James Brooke ini merupakan seorang bekas tentera British. Okay, yang menjadi pelayar, yang menjadi pedagang, yang berlayar sehingga ke Sarawak. Dia menjadi pedagang selepas itu. Okay, itu antara biodata sedikit mengenai James Brooke. Saya tanya pula James Brooke ni siapa dia? Okay, orang British lah. Yang bekas tentera British, yang menjadi pedagang, yang berlayar dan cuba meluaskan kuasa di Sarawak. Baik, apa yang menarik James Brooke ini di Sarawak? Apa yang menarik James Brooke ini di Sarawak ialah apa yang terdapat di Sarawak itu, iaitu emas, sagu, antimoni yang menarik perhatian James Brooke untuk menguasai Sarawak. Kekayaan yang terdapat pada masa itu di Sarawak. Benda-benda ni semua amat berharga lah. Dan strategi yang digunakan oleh James Brooke ni macam-macam untuk meluaskan kuasa dia. Okey, dan perpecahan yang berlaku di Sarawak pada masa itu, contohnya perpecahan dari segi politik, lanun, okey, telah diguna oleh James Brooke ini untuk menguasai sepenuhnya Sarawak. Dia guna alasan lah ni untuk masuk campur ataupun menyebarkan pengaruh di Sarawak. Akhirnya James Brooke ini sebenarnya telah berjaya memperoleh Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Dan keluarga James Brooke telah meneruskan penguasaan di Sarawak sehingga 100 tahun. Jadi lamalah keluarga Brooke ini menguasai Sarawak. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 100 tahun. Selepas James Brooke, kita ada Charles Brooke yang memerintah Sarawak menggantikan James Brooke. Lepas itu Charles Wiener Brooke. Itu antara pemimpin-pemimpin keluarga Brooke yang memerintah Sarawak. 100 tahun lama no. Kalau umur setahun siapa beranak masa tu, dia mati pun keluarga Brooke duk ada lagi memerintah Sarawak. Maknanya kalau dia umur setahun masa James Brooke menguasai Sarawak, umur dia 100 tahun, keluarga Brooke duk memerintah Sarawak lagi. Lama. Okey. Baik, Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Sungai antara peranan yang penting di Sarawak. Kita tahu sampai hari ini Sungai Sarawak antara Sungai Rejang contohnya, antara sungai yang terpanjang di Malaysia dan juga di Asia kalau tak silap lah. Okey, Sungai Rejang. Baik, sungai amat penting di Sarawak. Dulu sistem pengangkutan di Sarawak banyak menggunakan sungai sebagai jalan utama. Kalau kita tengok dulu hutan banyak, bukit bukau yang tinggi, sukar untuk melalui kawasan-kawasan hutan yang tebal ini. Jadi sungai amat penting sebagai jalan pengangkutan yang utama.
Okey, di Sarawak, Sultan Brunei telah menghantar seorang yang bernama Pengiran Indra Mahkota. Nama ni awak kena ingat lah. Sebab kita akan jumpa selepas ni apa yang dia buat Pengiran Indra Mahkota ni. Wakil daripada Sultan Brunei. Okey. Yang dihantar oleh Pengiran Indra Mahkota ini ialah seorang pembesar Brunei yang dihantar oleh Sultan Brunei untuk menguasai ekonomi di Sarawak. Okey, tolong ambil ingatanlah Pengiran Indra Mahkota. Dan pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu di Sarawak ini bertumpu di lidah tanah yang terdapat di sekitar Sungai Sarawak. Itu nama tempat lah, lidah tanah. Kalau awak tengok peta sebelah kanan, okey, peta di sebelah kanan, okey, awak boleh nampak kawasan Kesultanan Brunei ni di tengah-tengah ni. Kemudian lidah tanah di bahagian selatan, di bahagian berwarna kuning ni sikit. Tu kawasan lidah tanah, sebelah tu Kuching. Okey. Masyarakat Melayu tertumpu di bahagian ini, lidah tanah. Dan kawasan ini merupakan pusat perdagangan dan pentadbiran di Sarawak pada masa itu. Dan kawasan ini, lidah tanah ini sangat strategik dalam mengawal perdagangan sungai dan juga kawasan pedalaman. Okey, baik. Kita tengok individu-individu yang terlibat dalam percaturan politik di Sarawak ini pada tahun 1830-an. Baik. Sultan Brunei, sebab apa Sultan Brunei hantar Pengiran Indra Mahkota ini, antara tujuannya ialah untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Pengiran Indra Mahkota telah mendirikan beberapa pusat pentadbiran di Kuching. Yang pertamanya lah. Okay. Bila ada wakil orang luar masuk campur di Sarawak, kita dah tengok sebelum ni pentadbiran masyarakat tempatan. Di Sarawak dan Sabah ini, masyarakat tempatan tidak menerima pentadbiran orang luar. Mereka nak orang mereka juga. Sebab itulah sistem kesukuan di Sabah dan Sarawak amat kuat. Jadi bila ada orang luar, iaitu Pengiran Indra Mahkota ni masuk campur di Sarawak, telah menimbulkan pembalahan di kalangan pembesar tempatan. Jadi pembesar tempatan dengan Pengiran Indra Mahkota telah berbalah. Terutamanya berkaitan dengan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga yang dibuat oleh Pengiran Indra Mahkota. Sebelum ni cukai tak tinggi. Sebelum ini tidak ada kerahan tenaga. Tetapi bila Pengiran Indra Mahkota masuk campur dalam pentadbiran di Sarawak ini, dia telah menaikkan cukai dan mengadakan kerahan tenaga. Kerahan tenaga ni ialah bekerja secara paksa lah. Orang tempatan terpaksa bekerja secara paksa dan kadang-kadang bayaran gaji yang diberi tidak memadai atau tidak mencukupi. Tidak padan, tak padan dengan kerja. Itu dipanggil kerahan tenaga. Dan penetangan yang dibuat oleh pemimpin tempatan pada masa itu terhadap Pengiran Indra Mahkota ialah Datuk Patinggi Ali yang cuba membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pengiran Indra Mahkota. Okey, tu Datuk Patinggi Ali, pemimpin tempatan di Sarawak, nak cuba bebaskan Sarawak daripada cengkaman Pengiran Indra Mahkota. Okey, tu sampai situ cerita mengenai Pengiran Indra Mahkota yang dihantar oleh Sultan Brunei. Okey. Baik. Kemudian bila berlaku kekacauan di Sarawak akibat daripada apa yang dibuat oleh Pengiran Indra Mahkota ini, Sultan Brunei cuba menyelesaikan masalah di Sarawak. Dan Sultan Brunei telah menghantar seorang lagi yang bernama Pengiran Raja Muda Hashim. Dia ni merupakan bapa saudara Sultan Brunei, Pengiran Raja Muda Hashim ni. Dan dia cuba pujuk Datuk Patinggi Ali inilah dan pembesar Melayu yang lain untuk menyelesaikan masalah di Sarawak ini. Tetapi Datuk Patinggi tidak menerima, tak mau terimalah pujukan daripada Pengiran Raja Muda Hashim. Dan akhirnya Pengiran Raja Muda Hashim terpaksalah meminta bantuan daripada James Brooke. Inilah yang dikatakan bahawa orang yang terlibat dalam membawa masuk
orang luar ke Sarawak ialah Pengiran Raja Muda Hashim. Dialah yang mula-mula minta bantuan James Brooke. Okey. Bila James Brooke diberi tawaran, James Brooke pada masa yang sama, pada masa tu duk tengah cari kawasan perdagangan yang strategik. Jadi peluang ini dilihat oleh James Brooke amat baiklah. Okey. Dan pengembaraan James Brooke di pada masa tu di antara Sarawak dan Singapura, kita tengok kapal yang dia guna dipanggil Royalist, kapal James Brooke yang pengetahuan am ni. Dan James Brooke ini mendapat sokongan daripada pihak British. Dia pun orang British, sebab itulah mestilah mendapat sokongan pihak British. Dan juga dia mendapat sokongan British ini melalui Angkatan Laut British. Jadi dia ni ada backup yang kuat lah daripada British. Dan pelawaan Pengiran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak amat ditunggu-tunggu oleh James Brooke. Dan syarat yang dikenakan oleh James Brooke kepada Pengiran Raja Muda Hashim iaitu Pengiran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada James Brooke sekiranya James Brooke berjaya menyelesaikan masalah di Sarawak. Amat besar permintaan syarat yang dikenakan oleh James Brooke. Okey? Baik. Okey, kita tengok sikit biodata Datuk Patinggi Ali tadi ni. Pembesar tempatan di Sarawak, okey, menentang pentadbiran Sultan Brunei di Sarawak. Okey. Dan Datuk Patinggi ini bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Tadi dengan Pengiran Raja Muda Hashim dia tak mau. Datuk Patinggi ni dia tak mau berunding, tapi dengan James Brooke Datuk Patinggi ini bersetuju pula. Kita tengok Datuk Patinggi ini bersetuju dengan James Brooke ni. Okey. Okey, apa yang James Brooke cuba buat untuk mendapatkan kuasa pemerintahan? Kesempatan telah diambil oleh James Brooke ini. Apa yang berlaku di Sarawak telah diambil kesempatan oleh James Brooke dengan menggunakan beberapa strategi, iaitu 4 strategi yang disebut di sini, iaitu yang pertama kita tengok dulu secara rundingan. Rundingan yang pertama James Brooke buat berunding dengan Pengiran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Dalam rundingan ini, Pengiran Raja Muda Hashim telah menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Bukan tawaran yang kecil-kecil lah. Kita tengok tawaran Pengiran Raja Muda Hashim ini cukup besar. Maknanya nak menyerahkan Sarawak kepada James Brooke sekiranya James Brooke berjaya menyelesaikan masalah di Sarawak. Dan tawaran Pengiran Raja Muda Hashim ini dibuat 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Maknanya Pengiran Raja Muda Hashim ni nak bagi sungguh-sungguh lah Sarawak kepada James Brooke. Kemudian itu secara rundingan. Yang kedua, ugutan yang dibuat oleh James Brooke sebanyak 2 kali. Pertama, ugutan James Brooke terhadap Pengiran Raja Muda Hashim yang cuba nak berdolak dalih, tak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelum ni untuk menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Sebenarnya James Brooke ni telah berjaya menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Dan James Brooke bila dia berjaya menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak, dia meminta apa yang telah dijanjikan oleh Pengiran Raja Muda Hashim tadi ni. Janji nak bagi Sarawak, kena janjilah. Tapi Pengiran Raja Muda Hashim cuba berdolak dalih dah. Dia mula gayat lah kita panggil. Dia dah rasa tersalah, tersilap dengan menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Dan James Brooke telah mengugut Pengiran Raja Muda Hashim ini sekiranya tak mau menyerahkan Sarawak, tak mau menunaikan janji, dia akan menyerang kedudukan Pengiran Raja Muda Hashim di Kuching. Dan tindakan ini telah menyebabkan Pengiran Raja Muda Hashim terpaksa lah bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Okey, tetapi itu ugutan itu ditujukan kepada Pengiran Raja Muda Hashim. Sultan Brunei tak tahu lagi cerita ni. Cerita mengenai penyerahan Sarawak kepada James Brooke ni sebenarnya tanpa pengetahuan Sultan Brunei.
Maknanya pengiran Raja Muda Hashim ni dia buat sendirilah syarat itu kepada James Brooke. Okey. Jadi untuk mendapatkan pengiktirafan kedudukan James Brooke ini di Sarawak, terpaksalah James Brooke mendapat pengiktirafan daripada Sultan Brunei. Jadi ugutan kedua telah dibuat. Tadi ugutan pertama James Brooke buat terhadap pengiran Raja Muda Hashim. Dan ugutan kedua James Brooke buat pula kepada Sultan Brunei, iaitu pada masa itu dikenali sebagai Sultan Omar Ali Saifuddin. Itu Sultan Brunei pada masa itu. James Brooke hadir ke Brunei dengan Angkatan Tentera Laut British. Jadi James Brooke ni seorang yang cerdik. Dia bukan pergi seorang-seorang. Dia bawa askar. Dia bawa tentera laut British yang ramai, yang siap dengan senapang, dengan kapal mereka ada meriam. Jadi ini telah menyebabkan Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali, berasa tergugat dan berasa takutlah pada masa itu. Pada masa itu nak tengok senapang pun susah, senjata. Jadi dengan kehadiran tentera laut British bersama James Brooke, Sultan Brunei terpaksalah bersetuju menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Dan maka termeterailah perjanjian James Brooke dengan Kesultanan Brunei. Yang pertama pada tahun 1841, James Brooke perjanjian dengan pengiran Raja Muda Hashim, yang mana James Brooke meminta Sarawak dan menguasai hasilnya, dan James Brooke harus menghormati memelihara undang-undang adat Melayu. Dan yang perjanjian yang kedua James Brooke dengan Sultan Brunei. Sultan Brunei menyerahkan Sarawak daripada Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke, dan James Brooke mestilah memberikan ufti ataupun cukai lah ataupun pembayaran kepada Sultan Brunei sebanyak $2,500 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Dan James Brooke tidak boleh campur tangan dalam adat dan agama penduduk tempatan. Tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Tanah lah ni. Dan Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Dan kita tengok dalam perjanjian ini tidak ada yang menguntungkan langsung kepada penduduk di Sarawak. Perjanjian yang pertama 1841 dan perjanjian yang kedua, tidak ada keuntungan yang diperolehi oleh penduduk Sarawak. Semua hasil di Sarawak terpaksa diserahkan kepada James Brooke. Sultan hanya dapat $2,500 Sepanyol saja pada masa itu. Okey. Jadi kita tengok perjanjian ini telah menunjukkan bahawa kelemahan pada masa itu, kelemahan pentadbiran kita pada masa itu. Dan sebab itulah bila sebut Raja Putih Sarawak, kita merujuk kepada James Brooke. Orang putih yang pertama yang menjadi raja ataupun pemerintah tertinggi di Sarawak. Okey. Dan seterusnya, cara James Brooke mendapatkan Sarawak, yang ketiga perjanjian, yang keempat, yang terakhir ketenteraan. Kuasa tentera yang digunakan tadi ini untuk menguasai Sarawak. Okey, dia bawa kapal yang dikenali sebagai HMS Dido. Angkatan Tentera Laut British lah ni. Okey. Yang berjaya, kapal ini juga telah berjaya memerangi lanu-lanu yang terdapat di Sarawak. Okey, baik. Penguasaan James Brooke kita tengok sikit. Masa pun dekat nak habis, ada lebih kurang 5 minit lagi ni. Okey. Saya nak masuk sikit je yang ni. Pengukuhan kuasa James Brooke. Okay, kekuasaan tentera yang dibuat oleh James Brooke yang mendapat sokongan tentera British. Kemudian James Brooke telah berjaya menentang kebangkitan orang tempatan ataupun yang dikenali sebagai lanun-lanun ini. Dan penguasaan James Brooke di kawasan orang Iban, dan James Brooke cuba meluaskan kuasa di kawasan orang Iban, telah berjaya mendapat pengiktirafan daripada kerajaan British. Kemudian James Brooke juga berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian masyarakat tempatan. Sebahagian daripada orang Melayu dan Iban pada masa itu. Kalau di Mukah kita tengok, James Brooke menyokong pengiran Matusin, pemerintah Mukah pada masa itu, yang berkonflik dengan pengiran Irsad dan anak dia lah ni, pengiran Nipo. Dan James Brooke telah berjaya menguasai Mukah dengan bantuan pengiran Matusin ini.
Kemudian menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukan James Brooke ini. James Brooke telah berjaya menyingkirkan tokoh-tokoh tempatan yang menentang dia. Okey, contohnya Syahrir Masahur yang dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke dibuang ke Singapura. Syahrir Masahur ni antara seorang pemimpin di Sarawak yang terkenal. James Brooke telah berjaya buang dia ke Singapura. Dan juga seorang lagi, Datuk Patinggi Abdul Ghafur, juga pemerintah yang ternama di Sarawak dibuang ke Melaka. Dalam mengukuhkan pertahanan di Sarawak, James Brooke telah melengkapkan benteng-benteng kubu dan kubu-kubu ni dengan meriam-meriam. Contohnya di Sungai Sekerang. Okey, dilengkapi dengan kelengkapan perang. Ni Sungai Sekerang ni orang Iban lah. Okey, seterusnya sokongan keuangan. James Brooke memperoleh sokongan keuangan daripada pemuda-pemuda barat, daripada Eropah. Terutamanya daripada Baroness Angela Burdett Counts. Okay, itu antara nama penyumbang pemodal Eropah. Baik, kronologi ini sebelum masuk kepada 5.3, awak boleh tengok secara tak langsung ni kronologi peluasan kuasa dinasti Brooke seperti mana yang saya dah sebutkan tadi daripada peringkat awal. Mula-mula dia dapat kawasan Kuching, okay, kemudian meluaskan kuasa dia di Sungai Saribas, kemudian menentang orang Iban pada tahun 1853, pada tahun 1861 di Sungai Rajang. Okay. Ini kawasan peta. Okay. Ini di Kuching lah ni, mula-mula sekali James Brooke meluaskan kuasa. Dan pada tahun 1883, James Brooke meluaskan kuasa di Sungai Baram. 1885 di Sungai Terusan, 1890 di Limbang, okey. Kemudian 1905 di Lawas. Akhirnya sempadan Sarawak di Lawas ini, sempadan ini akhirnya kekal sampai hari ini. Okey, ni sempadan Lawas ini sempadan Sarawak dan Sabah. Okey, jadi kesimpulan daripada 5.1 dan 5.2 subtopik ini, kita tengok kehebatan James Brooke, kelicikan dia, kemampuan dia menggunakan 4 strategi tadi ini, okey, telah menyebabkan James Brooke telah berjaya mendapatkan Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Perpecahan yang berlaku, konflik-konflik masyarakat tempatan pada masa itu telah memudahkan lagi James Brooke menguasai Sarawak. Jadi kebat yang kita boleh ambil daripada bahagian ini, dari kebat yang kita boleh buat, kita boleh ambil bersatu padu di kalangan masyarakat amat penting untuk menjaga keamanan negara. Dan berwaspada kepada kuasa asing amat penting juga. Okey, sekejap. Halo? Bung Puyu. Man, berapa teman? Next, Berapa teman? next. Bung Puyu. Sekejap lagi sebelum, jangan left lagi, jangan keluar lagi kepada meeting ini. Saya akan bagi tahu sekejap lagi kedatangan. Okey, Ada cikgu. code dan ataupun kalau tak boleh sekejap lagi kedatangan, saya bagi 2 tempat, saya akan send Google Form sama. Okey, saya akan bagi tahu, jangan left lagi noh. Sehingga tamat saya bagi tahu, okey kita akan berhenti meeting baru kita akan stop. Boleh noh? Jangan berhenti lagi noh. Baik, cikgu. Boleh. Okey, cikgu. Okey. Boleh. Baik. Okey. Kesimpulan tadi, berbalik kepada kesimpulan tadi, kita perlu berwaspada terhadap kuasa asing. Kita tidak mudah, jangan mudah mempercayai janji-janji ataupun tidak mudah melemparkan janji kepada kuasa asing. Okey? Nampak gayanya masa pun dah pukul 11. Baik. Untuk bab 5, cuba tengok set buku PBD ni, buku PBD. Untuk bab 5, saya rasa awak semua dah buat dah bab 5, kan? Dah buat dah kan? Kalau yang belum buat, kalau ada yang belum siap, okey,
Awak boleh mula buat muka surat 69. Okey? 69 sampai buku kerja ni buku kerja, buku PBD. Apa tu nama strategi tuntas tu. Okey, boleh buat sampai muka surat 69 sampai 71 dah lah. Okey, 69 Alhamdulillah. 71. Boleh ke? Boleh. Ada soalan? Boleh. Cikgu, Dia habis bukan tu. itu cikgu suruh buat sampai Okey. muka surat 80 ke? Okey, kalau dah buat tak ada masalah. Okey, kalau kau Dah buat, sampai tak buat yang tertinggal, maksud saya yang tertinggal yang tak buat. Yang Jadi- kelas lain sama nah, kelas cikgu Alia, kelas cikgu Hani sama nah. Ikut apa yang saya cakap ni. Okey, kalau yang belum buat lagi, kelas-kelas lain buat sampai 71. Lepas ni saya akan bincang sesi perjumpaan seterusnya. Baik, cikgu. Boleh ke? Boleh. Saya akan bincang jawapan dalam live Google Meet ni juga lepas ni. Baik. Okey? Okey, sebelum Okey. kita tamatkan sesi perjumpaan kita pada hari ini, saya akan bagi kedatangan. Tunggu kejap ah. Okey. No. Jangan ada tube lah. Jangan lu tiup. Angin membuyuh. Tornado. Mempuyu. Membuyuh. Mempuyu. Man, berapa teman? Membuyuh. Berapa tak tu? Mempuyu. Bodoh. Man, berapa teman? Mempuyu, man. Mempuyu. Mempuyu. Membuyuh. Dia kata sebab lah apa ni. Tarik dah. Linda. Kena masuk. Nice to meet you. Mempuyu. Rasa dia main echo tu boleh adjust mute. Oh my god. Izzul. Sat. Habis? Lepas I have to pay respect. Baik. Baik, belajar semua. Ya, cikgu. Nanti saya akan send kedatangan melalui WhatsApp ataupun Telegram. Facebook. Baik Telegram cikgu. dulu lah saya akan send. Kalau tak dapat dalam Telegram, saya akan share dalam WhatsApp lah. Okey Okay? cikgu. Boleh share dengan Okay. kawan-kawan yang lain. Belum isi kedatangan. Okay? Okay, mana kedatangan ni isi online? Kita ada tadi 85 orang, tadi ni tinggal 83 orang. Tak apalah. Okay, tolong isi nanti lah. Okay, sebelum Okay. tamat sesi perjumpaan, ada apa-apa lagi? Last nak tanya. Ya, apa ayo? Tak ada. Tak ada. Ya? Habis. Tak ada. Dan. Ada soalan lah? Tamat. Okey, baik. Yes, sir. Terima kasih kepada pelajar semua yang telah mengikuti kelas sejarah kita pada hari ini. Gua harap anda semua dapat buat latihan cikgu pesan tadi. Kemudian kita akan Baik cikgu. seterusnya. Mungkin Cikgu Ali akan ambil 5.3 untuk sesi seterusnya. Dan selepas itu saya akan bincang latihan bersama awak semua. Saya akan beritahu melalui Telegram lah. Okey, apa yang kita akan buat sebelum mula kelas nanti, hari 2 saya akan beritahu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Boleh nak? Boleh. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Baik cikgu.